Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Bertemu kita dalam siri pemantapan ibadah salat, khususan kepada rukun-rukun ibadah salat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk kali ini siri yang ke-38. Ya, siri yang ke-38 dan sedang membincangkan permasalahan tentang hukum khusyuk. Pada siri yang lalu, siri 37, kita dah melihat pengertian ataupun definisi ataupun ta'arif kepada khusyuk menurut kumpulan-kumpulan ulama di dalam bidang ilmu mereka masing-masing. Ya, fiqhnya, tafsirnya di kalangan sahabatnya, itu pada siri yang lalu. Pernah satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki sedang sembahyang. Nabi tengok. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law khasha'a qalbu hadha ar-rajul la khasha'at jawarihuh." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada lelaki ini, kalaulah hati lelaki ini khusyuk, sudah pasti anggota-anggota badannya juga akan tenang. Jadi di antara tanda kita nak tengok seorang tu khusyuk atau tidak, anggota badan dia tenang. Tak adalah tergaru sana, tergaru sini, menguap sampai 10 kali. Ya, masa itulah baru nak pegang telinga, baru nak pegang hidung, ingat hidung ada ke tak ada. Ya, masa itulah baru nak singkap kain, nak turun sujud dan sebagainya. Masa tu nak toleh kiri kanan. Ya, kedap-kedap main tengkuk, meletup tengkuk. Masa tu lah, ini maknanya tanda-tanda tak khusyuk lah semua ni. Ya. Dan berdasarkan hadis di atas, dapatlah ditegaskan bahawa yang dikatakan khusyuk itu adalah di antaranya al-ikhbatu wa tatamul qalb wal jawarih lillahi ta'ala. Kata ulama, khusyuk ni adalah hati dan semua anggota zahir. Hati ni anggota batin, benda dalam kita tak nampak. Dan semua anggota zahir berada dalam keadaan tenang dan tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi. Itulah ya, dapat difahamkan tentang khusyuk. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi ini adalah ulama tafsir. Kitab tafsirnya yang memang tersohor atau masyhur, orang kita sana kata sohor, betul? Ya, iaitu Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi cukup masyhur tafsir ni. Kalau dapat miliki, carilah di pasaran. Ya, karangan Syekh Mustafa Al-Maraghi. Dan dia dikatakan bahawa khusyuk itu hukum dia wajib di atas seseorang yang bersembahyang. Khusyuk itu hukumnya wajib
di atas seseorang yang bersembahyang berdasarkan kepada beberapa alasan. Sebelum kita miliki kitab tu, maka kita tengok apa kandungan kitab tu yang menegaskan tentang khusyuk apabila ada ayat-ayat yang menyentuh peribadatan, ibadah solat itu. Wajibnya khusyuk atas seorang itu, kata Syekh Mustafa ni, berdasarkan kepada beberapa alasan. Yang pertama, untuk memahami bacaan. Untuk memahami bacaan. Bacaan yang kita baca tu kita kena faham. Macam mana nak faham? Adakah kita dalam keadaan umur sekarang ni dengan komitmen kerja duniawi yang mudah-mudahan menuju ke ukhrawi dia punya nawaitunya, adakah dengan kerja kita sekarang ni semua orang kena duduk pondok balik 7 tahun mengaji nahwu, saraf, balaghah, mantik apa semua, ya? Adakah itu maksudnya baru kita boleh faham firman Allah, firman ilahi? Ya. Maknanya kita cari masa untuk menghadiri kuliah-kuliah yang akan memberi faham tentang firman ilahi. Itu pun sudah cukup baik. Ya, kita tak boleh hafaz 30 juzuk Al-Quran, hafazlah mana-mana yang mampu. Itu sudah cukup baik. Itu saya teringat kata tuan guru saya almarhum Syekh Ustaz Datuk Ismail Al-Qari Al-Bantani, guru kepada Tan Sri Datuk Hasan Azhari. Ya, kalau tak boleh hafal anak ni tak apalah, hafal, dia kata. Itu pun lupa. Tuan-tuan ni banyak kerja lain, memang tak boleh hafal, dia kata, susah. Tapi janganlah langsung tak hafal surah-surah pilihan. Jangan sampai kerja duniawi kita ni menyebabkan kita tak ada masa langsung nak memberikan hak Al-Quran, di antaranya hifzuhu, menghafaznya. Ada 6 kan tanggungjawab kita terhadap Quran. Salah satu daripadanya adalah menghafaznya. Hafaz ni tidak semesti makna 6,236 ayat. Ya. Jadi makna untuk memahami bacaan. Ini disebut di dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya daripada ayat 24 untuk jimatkan masa. Allah kata, atau kama qala, maka tidakkah mereka memerhatikan Al-Quran, tadabbur Quran yang kita baca dalam solat atau luar sembahyang. Allah kata, apakah tidakkah mereka memerhatikan Al-Quran? Kita lagi tak baca. Yang dah baca, cuba ambil faham. Dan dalam keadaan kita sekarang ni adalah tidak adil. Kita bermakna kita menzalimi diri kita kalau dalam rumah tangga kita tak ada 2 set kitab ni. Satu namanya terjemah Al-Quran, mungkin dia datang dalam satu jilid. Satu lagi dinamakan kitab tafsir Al-Quran, macam tafsir Al-Marawi tadi. Ya, lantaran di rumah kita macam-macam ada. Ya, apa-apa aja ada dalam rumah kita. Sedih kalau terjemah Quran masih tak ada. Masih dunia nak beli, tak ada masa. Nak beli, tak ada bajet. Rupanya nak beli, tak ada minat. Itu sebenarnya. Dan dalam rumah kita yang macam muzium, macam-macam ada dalam rumah kita, macam muzium. Masuk rumah tu tengok kanan, tengok kiri, senyum sendiri. Tengok kanan, tengok kiri, senyum sendiri. Maknanya dah banyak aku impul dah kata lah. Cuma yang tak ada kita terjemah dengan tafsir dia tak ada. Kita hias rumah Anjung Seri berlambak-lambak. Kita hias diri berlambak-lambak. Kita hias resepi berlambak-lambak. Tapi nak hias Al-Quran tak. Rasa rugi benar beli benda-benda berkaitan dengan agama ni. Rasa macam tak menyumbang benar benda-benda agama ni. Sebab itu Al-Quran ni kena faham. Kena faham bukan makna kita ni kena duduk pondok balik 7 tahun. Saya pun tidak duduk pondok 7 tahun, 3 tahun je. Izin Allah kerana sungguh-sungguh dan izin dia Allah bagi. Tapi syarat saya letak pada diri saya, cari Quran dulu. InsyaAllah yang lain akan datang. Saya tidak belajar bahasa Arab dulu, saya belajar Quran dulu. Bahasa Arab datang.
dan lain-lain ilmu fardu ain Allah bagi. Dia bagi masa kita cari. Tapi Quran mesti didahului. Sebagaimana ulama-ulama dulu beresnya Al-Quran daripada mengatasi yang lain-lain. Ya? Allah kata tidakkah mereka memerhatikan, afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka tidak memerhati Al-Quran? Ya? Dan adakah hati mereka ni terkunci? Tengok, yang tak mau memerhati Quran ni pasal hati sudah dimateri ke? Sudah dipateri ke? Sudah digam ke? Sudah digelu ke? Dengan gam gajah. Ya, gam gajah pun boleh terbuka dalam kuat-kuat dia tu. Hati kita ni kenapa tak boleh buka? Susah sangat dia nak terima Al-Quran ni. Atau Al-Quran ni bulan puasa baru kita jadi hipokrit. Yang tak belajar Quran pun nak baca Quran, gatai nak baca. Salah pun tak apa, langgar. Dia kata ada ustaz kata boleh. Dia lu cili je mulut ustaz tu. Yang tak belajar Quran baca salah tak apa. Ni ustaz-ustaz kontemporari ni, saya cukup marah tu ni. Tarawih 8 tak macam-macam lagi. Tak hormat ulama-ulama mujtahid, itu yang kita marah tu. Rupanya orang yang tak nak memerhati Quran ni, Allah kata automatik rupanya hati mereka memang dipateri, terkunci. Wal'ayazubillah, minta jauhlah. Sebab itu dalam rumah kita mesti ada dua ni, terjemah kena ada, tafsir kena ada. Ya? Kalau orang yang makan gaji dah keluar dah, sebab di Bali dia keluarnya awal, cucuk insya-Allah keluar. Tunggu apa lagi? Insya-Allah bohong. Orang insya-Allah Islam, bukan insya-Allah Melayu Jawa banyak. Insya-Allah bohong. Kalau insya-Allah 70% ya, kena buat. Pergi kedai buku baru tutup Ustaz hari Ahad. Tengok hari Senin pergi tak? Sibuk. Macam mana? Makan kenduri boleh pula, open house boleh pula. Nak cari kita agama tak ada masa. Nanti dapatlah kat masyarakat nanti. Bila kita main-main agama, ringan-ringan agama, kalau malaikat Allah pun ringan-ringankan kita, bukannya ringan macam mana? Dia tak peduli kat kita. Dia hisab kita tu dah tentunya halus, maha halus, terperinci. Tak peduli ni, tak layan. Banyak Nabi pernah kata, wa ana bari'un min haula. Aku berlepas diri daripada orang-orang macam ni. Mana aku tak mau peduli orang-orang macam ni. Wal'ayazubillah. Janganlah sampai senario itu berlaku. Yang pasti akan berlaku, mudah-mudahan bukan pada diri kita dan keluarga. Doa itu. Manakala Syekh Mustafa kata memerhati itu tidaklah mungkin berlaku tanpa memahami makna. Takkan berlaku tadabbur kalau tak faham makna, kata Syekh Mustafa. Sebab itulah kedapatan dia petik satu firman ilahi daripada surah Al-Muzammil yang selalu kita baca ayat 4 bila bercakap tentang tajwid dan fasahah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Maka Syekh Mustafa menyebut di antara makna ayat ni selain daripada mentajwid dan sebagainya, itulah, dan bacalah Al-Quran itu dengan lambat-lambat. Lambat-lambat ni maknanya cermat dan teratur. Itu termasuk dalam memerhati. Jadi itulah satu cara untuk mencapai dengan kaedah segera. Segala keajaiban rahsia Al-Quran dan keindahan hikmah, yakni peraturan dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, kata Syekh Mustafa. Ini semua memerlu kepada usaha untuk kita mencapai khusyuk dalam sembahyang. Dah berapa lama dah kita baca surah-surah tertentu dalam sembahyang kan? Tapi kalau suruh terjemah, kacau juga. Silap-silap ada orang tak reti makna Fatihah sampai lerni.
Sampai lah ni tak faham makna Fatihah, apa lagi maksud Al-Fatihah, rahsia Al-Fatihah, hikmah Al-Fatihah. Ya, itu yang pertama. Dan wajibnya khusyuk ni, kata Syekh Mustafa, yang alasan kedua, yang pertama apa tadi? Untuk memahami bacaan. Yang kedua, untuk mengingati Allah, ingat Allah, dan takut perjanjian seksanya. Supaya kita ingat Allah dan takut akan perjanjian, makna janji azab Allah apabila kita menyimpang daripada jalan ni. Dan janji Allah ini, innaka la tukhliful mi'ad, sadaqallahul azim, sesungguhnya Allah tu dia tidak mungkir janji. Kalau dia kata azab, azabnya bermakna seksa. Seksa dia amat pedih, maka seksa tu pasti akan datang. Jadi dengan cara kita khusyuk dalam sembahyang, itu menandakan kita ingat Allah. Yang lain semua keluar, masukkan kebesaran Allah. Dengan cara kita ingat Allah dan juga kita takut akan janji seksa Allah. Bila takut janji seksa Allah, buatlah apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ini termasuk. Baik, itulah di dalam surah Taha ayat 14, kata Syekh Mustafa, Allah menyatakan yang mafhumnya atau kama qal, dan dirikanlah sembahyang, ya, lidzikri, untuk mengingati aku. Tengok, dirikan sembahyang ni untuk ingat aku, kata Allah. Betul, kalau kita buat kerja dunia ni, kalau masih belum solat dan hati tu tak terasa apa pun, belum sembahyang, termasuklah kerja walimatul arus, kerja kenduri kahwin, sampai boleh mengabaikan waktu sembahyang yang aula. Sembahyang pun dah lewat waktu, nak habis waktu dah. Ini tanda orang yang tak berapa ingat Allah, tak takut pada Allah. Walaupun dia buat, apatah lagi yang tak buat. Dalam pengamatan saya, datuklah pergi tengok-tengok kenduri kahwin orang ni, ada pengantin tak sembahyang. Sebab kita perhati waktu, dan pengantin dalam dia punya kostum dia lah. Malu jadi raja, keris tu tak cabut satu hari, dengan gaya tengkoloknya, dengan gaya ikat sampinnya, sampin dan sebagainya, dengan salam lagi perempuan yang haram pun pegang juga. Yang perempuan tu walaupun pakai tudung, salam juga dengan perempuan jantan ni. Langsung tak tahu, musim-musim raya memang tak boleh pakai lah orang Melayu Jawa Banjar ni. Semua adik-beradik belaka, lapik selendang nak salam, apa lapik-lapik tu, makna nak pegang jugalah tu. Tak pegang tak boleh ke? Nak minta maaf tak pegang tak boleh. Nah, ini benda-benda yang patut kita ambil iktibar, ya. Jadi macam mana kita pergi permusafiran kita ke, buat majlis ke, lebih-lebih majlis yang ada doa pula tu, minta pula ustaz baca doa dan sebagainya, tiba-tiba sembahyang diabaikan. Ini bukan untuk lidzikri, bukan untuk mengingati aku. Orang yang sembahyang tujuan dia untuk ingat aku. Itu buat macam mana pun, sembahyang diberikan keutamaan, priority, ya. Apa benda pun nombor lain. Dua. Jadi yang kedua apa dia? Wajibnya khusyuk adalah untuk mengingati Allah dan takut akan janji azab dia, ya. Sebab orang yang tak sembahyang ni, Allah sebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar, kata Allah, ya. Apa pasal ni kamu dalam neraka saqar? Malaikat tanya. Orang tu dalam neraka saqar, dia kata kami ni masih hidup dulu termasuk golongan orang yang tak sembahyang. Orang tak sembahyang confirm neraka. Neraka namanya saqar. Allah sebut dalam Quran, ni bukan dalam hadis. Dalam Quran, orang tak sembahyang, ya.
Mana orang tak semayang ni? Orang yang tak ingat Allah. Dia dapat rezeki melimpah ruah Allah bagi, tapi dia lupa siapa yang bagi rezeki. Tidak syukur pada Allah. Yang ketiga, yang jatuh wajib hukum khusyuk ni, sungguhnya orang yang semayang itu, kata Syekh Mustafa, adalah orang yang sedang bermunajat. Bermunajat ni berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan Tuhannya. Manakala percakapan dalam keadaan lalai, tidaklah sekali-kali dinamakan munajat. Maknanya kita dalam solat ni, khusyuk itu dalam arti kata lain ialah munajat. Orang yang lalai, makna semayang dia tidak khusyuk, ini orang yang bukan dinamakan orang yang munajat. Ya. Sebab itu munajat itu penting. Sama ada munajat di dalam solat dengan ayat-ayatnya, atau munajat selepas solat dengan muhasabah dan sebagainya. Munajat. Sebab itu ulama-ulama karang dia makan zikir munajat. Itu pun zikir pun orang dah ramai tak boleh bawa lah. Sebab orang jarang bawa. Ya, wa subhana man la yaqdirul khalqu qadrahu. Itu dia punya mula. Itu kalau nak bawa qiyamul lail, anak solo lah. Tak ada siapa nak backup. Yang ujung tu ramai lah. Astaghfirullah, itu pun kejap aja. Hasbi Rabbi, sebab selalu dengar. Tengah-tengah ujung, ingatlah yang pangkal tu. Sebab tu ulama susun ni Datuk, ni zikir munajat. Besar dia punya fadilat dia, zikir munajat. Ya. Itu pun nanti ada rezeki kita, Syekh Abdul Aziz, mungkin kita boleh VCD-kan zikir munajat tu. Ya, zikir-zikir munajat sebagai kenang-kenangan pada anak-anak murid. Bila nak ikut qiyamul lail, pasang tu dulu dengar. Ustaz malam ni insya-Allah akan bawa ni. Tak adalah anak solo je kat depan tu. Ya. Masjid kecil pun anak solo, masjid besar pun anak solo, tak ada backup langsung. Padahal yang ikut-ikut tu selalu ikut, tapi nak bawa zikir munajat. Zikir munajat penting. Bila kita sembah Allah, bermakna kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lalai bermakna dia tidak bermunajat dengan Allah. Orang yang tidak munajat, maknanya tidak ada khusyuk dalam diri dia. Orang yang tidak ada khusyuk, maknanya dia tidak memenuhi ciri-ciri wajibnya tuntutan khusyuk di dalam ibadat salat yang merupakan rukun menurut setengah ulama, termasuk Syekh Mustafa Al-Maraghi. Sebab itulah ulama menjelaskan al-kamakal bahawa sembahyang tanpa khusyuk samalah tubuh tanpa roh, kata ulama. Ya. Sembahyang bila khusyuk tanpa khusyuk bagaikan tubuh badan, yakni jasad, bila roh, tak ada roh. Mana macam patung saja, tak ada roh. Orang yang sembahyang tak ada khusyuk, macam badan tak ada roh. Jadi jenazah lah, jadi mayit. Ya. Itu setengah ulama sebut. Ada juga pendapat daripada jumhur ulama. Jumhur ulama pula ada yang menegaskan bahawa khusyuk bukanlah menjadi sebagai suatu syarat untuk melepaskan daripada ikatan taklif, yakni tanggungjawab agama. Ya. Dan pelaksanaan yang wajib. Cuma jumhur ulama kata khusyuk ni sebagai suatu syarat untuk memperolehi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencapai keredaannya. Boleh dapat pahala, dapat redha Allah. Itu penting, redha Allah tu. Redha Allah cukup penting. Kalau dengan manusia restu lah. Budak-budak nak periksa, dia ada majlis mohon restu daripada guru dan ibu bapa. Kalau manusia kita bagi restu, kalau Allah kita kata redha. Pentingnya.
Ya, khusyuk dalam bentuk keredaan dan memperolehi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hukum khusyuk. Ya. Baik. Tapi kalau kita tengok menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarangnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Imam Ghazali ini digelar Hujjatul Islam. Syekh Zakaria Al-Ansari yang kita punya sanad tajwid daripada dia pun digelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini jangan main-main. Di atas lagi pada qadhi, atas lagi pada mufti. Mufti ni jawatan, jangan lupa. Hujjatul Islam ni jangan, ilmu tu diamalkan. Bukan setakat ilmu di kitab, tapi ilmu di tubuh badan dia. Bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ni kita sebut nama secara khusus pula. Setengah orang dia tak kenal nama-nama ulama' ni. Nama artis dia kenal, nama orang politik dia kenal, nama ahli sukan dia kenal. Tapi nama ustaz-ustaz ni tak berapa kenal. Kalau kenal pun, ejaan pula tak betul. Ejaan ustaz betul, ejaan bapa ustaz pula tak betul. Tengok, itu betul, asal usul ustaz pula tak betul. Yang lagi tak betul, ustaz cakap betul, dia kata ustaz cakap tak betul. Ini lagi tak boleh pakai. Bagi Imam Ghazali, khusyuk itu wajib. Khusyuk itu wajib. Maqal dia kata orang yang salah ini, orang yang sedang bermunajat dengan Tuhannya. Sebagaimana yang terdapat dalam khabar. Khabar ni hadis lah. Sedangkan bercakap dalam keadaan lalai, bukanlah sekali-kali dinamakan munajat. Kita tengok tuan-tuan, ulama-ulama ni dia tak lari. Dia punya ta'rifan dia tu, dia selalu takkan lari. Dia lebih kurang sama je. Begitulah kita pun macam patutnya sama lah. Datuk tarawih 20 lah patutnya. Ingatan buat 8 buat apa. Kita buat tarawih ni kena cakap sepanjang hayat, bukan cakap bulan Syaban je. Kalau kita nak didik, nak bagi faham manusia. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kita teruskan lagi tentang masalah khusyuk ni. Mengenai khusyuk, apa dia punya petua-petua dia? Orang Melayu kata petua. Untuk dapatkan khusyuk dan nikmat dalam solat. Apa petua-petuanya? Untuk mendapatkan khusyuk dan juga dapat nikmat dalam solat. Mula-mula kita nak tengok usaha-usaha di luar salat. Usaha-usaha di luar salat. Yang pertama, mau ataupun tidak mau, kita kena menerima faktor kesihatan. Faktor kesihatan, sihat tubuh badan.
Di mana setiap orang yang salah, orang yang semayang, dia kena akui, kena akur, kena sedar bahawa dalam suatu ibadah salah itu turut serta akal fikiran. Bila kita semayang, akal berfungsi. Sebab itu tak boleh tolak. Akal fikiran turut serta bersama-sama dengan hati, di mana kedua-dua bahan rohani. Ni akal dengan hati ni benda rohani. Kalau hati itu dia sebagai raja, akal ni sebagai pemerintah utama. Perdana Menteri lah, Presiden lah. Dua bahan rohani ni berhubung rapat dengan kesihatan jasmani. Sebab tu kalau kita tak sihat, sembahyang kita pun tak berapa khusyuk kan. Ya? Lebih dibagi sihat kerohanian, yakni sihat hati dia. Hati tak ada penyakit-penyakit apa ni, mazmumah, penyakit-penyakit keji, benda-benda keji ni tak ada. Ya? Akal pula bersih, InsyaAllah sembahyang dia akan khusyuk. Kalau dia jadi imam, walaupun kadang-kadang masjid surau tu kalau ada imam biasa, sembahyang tu macam tak tenteram suasana dia, persekitaran ni. Tapi kalau dia ni naik jadi imam, dia jadi hening. Ini dibagi aura tersendiri. Semua izin Allah belaka tu. Di antara itu sehat. Ya, sehat dia punya akal fikiran dia, dan juga sehat dia punya hati. Dia masuk semayang ni tak ada sakit hati dengan siapa-siapa pun. Sebab itulah hati mau jaga. Ni masuk semayang ada lagi sakit hati dengan orang, tak puas hati dengan orang. Akal fikiran ni duk sangka buruk dengan orang. Ya, lepas ni nak buat apa lagi, nak nyanyi orang. Tengok semayang. Puasa. Kucuk Hajarul Aswad, pergi Raudhah, balik tak senonoh lagi buat ni. Ya, akal yang sehat dan hati yang baik biasanya berada dalam tubuh yang sehat. Ya, al-aql salim fil jism salim, kata Nabi, kata hukama. Akal yang sehat berada dalam tubuh badan yang sehat. Akal yang sehat berada dalam tubuh badan yang sehat. Sebab itulah gangguan-gangguan kesihatan selalu pula mengganggu akal, fikiran dan hati. Kesihatan zahir ni, jasmani ni, luar ni, dia akan mempengaruhi kesihatan kerohanian. Contohlah kalau satu orang dia sakit kepala, walaupun hati dia dapat berhubung dengan Tuhan, ya, tapi akal fikiran dia tak dapat menikmati pengertian yang dikandung oleh satu ayat yang dibaca sebab kepala sakit. Orang sakit kepala, walaupun hati dia okey, tapi dia tak boleh garap apa yang dia baca. Itu yang jadi lupa tu. Baca mula kepala lain, ekor lain. Kepala watin, ekor wal asri. Kepala wal asri, ekor watin. Dia cerita. Sebab apa? Sebab sakit kepala. Dan sakit-sakit yang lain lah. Satu lagi apa? Sakit gigi. Oh, sakit gigi ni orang perempuan kata sakit nombor 2 lepas bersalin. Ya ke nanti? Ada orang perempuan kata kat nak, dia kata sakit gigi ni Datuk, bawah sikit boleh bersalin, dia kata. Itu kalau tiang mana kau tendang jatuh tu, dia kata, kau sakit gigi. Anak kata cubalah dengar bacaan Quran, insya-Allah baik. Itu masalah kan, pok biaya banyak kat rumah, baca Quran tak ada. Ya, walaupun akal boleh ikut pengertian yang dibaca, hati pula tak tenteram. Orang sakit gigi ni hati pula tak tenteram. Orang sakit kepala, otak tak tenteram. Orang sakit gigi, hati pula tak tenteram. Jadi gitu pula. Jadi jelas gangguan-gangguan kesihatan dari segi jasmani ni boleh mengganggu seorang dalam sembahyang dan boleh merosakkan kekhusyukan. Sebab itulah Nabi suruh berubat kalau sakit. Tak usah duk zuhud sangatlah. Nak ikut Nabi Ayub, dia kata, yang boleh buang, angkat ulat tu letak kat luar. Ikut ulama-ulama apa, sufi dulu,
Ya, ulat-ulat tu dia tak bunuh, angkat kat luar depan tu kubur balik. Boleh anda buat macam tu? Gigi pun tak gosok. Ya? Nak cerita nak angkat ulat letak keluar. Ulat yang ni, dekat luka-luka tu. Dah, Nabi suruh berubat. Kita ni bukan makamnya Nabi Ayub dan sebagainya. Makam kita ni, sakit kepala sikit je tak sembahyang. Itu makam kita. Nyamuk banyak aja, mula nak cepat sembahyang. Panas je, tak pergi qiyamul lail. Sebab masjid tu tak ada aircon ni. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang ikut qiyamul lail saya Datuk, tapi dia pergi kalau saya buat kat masjid besar-besar je. Macam berat ada pula buat dia kata. Kalau masjid kecil-kecil tak pernah nampak bertidur. Kalau surau lagi tak pernah nampak. Ikhlas ke kita beribadat macam tu? Nak hidupkan sunnah Nabi qiyamul lail, kita ni makmum pilih masjid. Ustaz tak pilih masjid. Makmum ni. Allahu Akbar. Ni cerita dia. Itu yang pertama. Dari segi faktor kesihatan. Faktor kesihatan. Dan pecahan daripada faktor kesihatan ni, selain daripada yang tadi, termasuklah kita menjaga makan dan minum. Kena jaga makan minum kita. Saya ni bukan kuliah kesihatan Encik Abdul Aziz. Jangan pula orang tengok seri 38, ini kuliah kesihatan ni, pejabat kesihatan daerah ke bagi kuliah. Tak. Nak ceritanya agama tu merangkumi semua. Cuma kita yang mengkategori ataupun mengagih-agih, membeza-beza, mengasing-asingkan faktor. Sebenarnya agama mencakupi semua sekali. Ya, sebab tu orang dengar ceramah agama yang betul, sebenarnya semua faktor-faktor kuliah lain ada dalam. Cerita kesihatan pun ada dalam agama. Agama kita jangan makan bawang merah nak pergi masjid. Tengok. Kan? Agama kita jangan makan bawang putih. Ya, jangan makan benda-benda berbau kalau nak pergi masjid. Kalau makan tak salah, lepas tu kena suci balik. Kasih wangi. Bukan kata tak salah, bukan kita salah makan, nanya lah orang menjaga tepi jalan tu. Siapa nak beli? Dah. Menjaga makan dan minum. Ada apa dia kita nak bercakap tentang makan dan minum ni? Selain daripada yang halal, ya, sumber yang halal, cara yang halal, itu dah wajib dah tu. Sebab tu nak makan belanja orang ni nak kena tengok juga. Sempurna perayaan agama-agama lain, katalah begitu, kita pun join sekaki. Kita tak tahu yang dia buat majlis tu, gathering tu apa juga, makan tu dia pada duit apa. Sila-sila duit tonton. Kita pun duduk, walaupun orang lain tak tanda tangan dia tu, kita seorang Allahumma barik lana fi ma. Padahal makan tu semua hasil duit tonton. Mari-mari ni, kita ni sate memang orang Melayu buat, tapi itu duit beli orang Melayu, duit apa? Nampak? Sebab itu agama lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kompromi bab-bab macam ni. Lebih-lebih lagi bab dia akan jadi darah daging. Bab makan orang Islam wajib cerewet. Bukan masalah kawan, bukan masalah multiracial, bukan masalah multi-purpose pula. Bukan masalah multiracial, multi-religion, multicultural. Bukan masalah itu. Tapi masalah benda tu nak jadi darah daging. Kau takut belanja makan angin tu cerita lain. Bila nak makan, kena jaga baik-baik. Walaupun dia kata ni orang Melayu buat, kita panggil orang Melayu buat. Jangan takut, ini pinggan pun dia makan boleh buang. Bukan pinggan dalam rumah saya, dia kata. Punya dia nak convince kita tu. Kita pun nampak kira okey. Dah. Tapi Islam dia lebih halus daripada itu. Kalau kita betul-betul positif, kita boleh terima fakta yang saya kongsi ini. Selain pada benda tu halal, cara dapat tu halal, ya, kita kena makan dan minum ni menurut waktu. Makan minum menurut waktu.
bukan tak ikut waktu. Dia ada kena-mengena dengan khusyuk semayang ni. Walaupun dalam keadaan-keadaan terdesak, Nabi kata bila bertembung antara solat dengan hidangan, kamu makan dulu. Tapi makan tu bukan makan 3 kali tambah. Makan tu mungkin 3 kali suap je. Faham tak ni? Kalau 3 kali suap pun, tiap-tiap lepas nak semayang je dah pun tak boleh juga. Tak reti namanya. Bila dah semayang je baru dia nak mengedam. Semayang je baru dia nak mengedam. Walaupun 3 kali suap, tak betul. Matlamat baik, cara tak betul. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tidak menghalalkan cara. Tuan-tuan pernah fikir tak cerita semayang boleh sampai ke sini pergi? Tuan-tuan ingat terkentut dia jaga, rabak kain dia jaga, perang. Cerita semayang itu dah dia sampai sini. Ulama tulis. Saya bacanya apa yang ulama sarankan. Ya? Jadi jaga makan minum ni ikut waktu, cari kesesuaian. Ya? Dan menurut keperluan, tidak melampau-lampau. Lagi belum sedawa, orang Melayu Jawa Bandar ni tak berhenti. Sampai orang kata hujan pun berhenti dia kata. Ribut pun berhenti, tsunami pun berhenti. Yang tak berhenti menyuap dia pahal. Janggut panjang. Dia ke janggut pergi lah. Dia ke janggut pergi tu, kita tak sedap dengar tu. Bila kita nampak melampau-lampau sangat ya. Maka dia sampai ke situ. Akhirnya dia kata apa Datuk? Bawa-bawa mengucap sikit dia kata. Sampai ke situ. Orang Melayu ni memang hebat bahasa dia. Bahasa, so bawa mengucap sikit dia. Itu bab makan dari segi kesihatan. Kemudian ni masalah pembuangan air. Buang air. Buang air juga sebaiknya orang Islam ni diatur menurut waktu. Sebelum masuk waktu semayang, pergilah bilik air. Sebab itu kalau masjid surau, kita datang awal 20 minit, kata tuan-tuan guru. Bukan lewat 20 minit atau lewat 2 minit, tapi awal 20 minit. Awal 20 minit ni tak kira awak pencin ataupun belum pencin. Awak jalan kaki atau awak naik kereta, cuba bagi datang awal. Maknanya boleh kita selesakan diri kita dari segi masalah pembuangan air, ikut waktu. Supaya tidak ada gangguan dalam masalah pembuangan air. Sebab itu Rasul SAW menyatakan di dalam satu riwayat, satu hadis, yang mafhumnya apabila seorang kamu terasa nak buang air, sedang di kali itu dia mula nak semayang, maka hendaklah dia buang air lebih dulu, kata Nabi. Kalau terasa nak buang air, nak semayang, nak buang air, nak semayang. Kadang-kadang kita nak buat keputusan pun, Cik Azmi tengok masjid juga. Masjid Nala punya besar, nak buang air tu dia nak turun tangga apa semua, dia tak jadi buang air. Itu pun satu gangguan juga tu. Tengah semayang, mulalah macam orang kena rasuk. Bukan wala tua pun, tapi muka tu macam sebuah rubat. Benda tu duk berjalan. Jadi macam muka orang kena histeria tengah sembahyang. Rupanya kawan tahan kepala tahi. Tahan kepala tahi nak terkeluar. Maaflah, saya bukan nak cakap kotor, tapi bagi terang sikit orang dengar apa ni siri 38 ni. Pergi pula bilik air tak serupa bilik air. Pintu tak ada selak, buka keluar lipas, batang baik, bukan keluar air, keluar lipas. Lantai pula boleh main jet ski, licin. Lampu pula macam orang nak qiyamul lail, tak menyala. Buang air dalam gelap. Lagilah guys. Ini JK tu nak ditampurkan aja. Tak menjaga ni hygiene, dari segi kebersihan tak jaga. Ni ya. Masjid ikon bilik air, la ilaha illallah ikon. Itu ceritanya bilik air tak senonoh. Ini cerita apa? Sebab tu Nabi kata bila bertembung suasana, dua suasana, kamu nak buang air, kamu nak semayang, Nabi suruh buang air dulu. Jangan sampai kamu sembah Allah
Ya, huraian. Jangan sampai bila nak sembah Allah ni kita dalam keadaan tidak khusyuk. Untuk tahan najis, untuk tahan angin. Tahan angin tu boleh kita atasi lagi kalau kita faham mazhab. Ada mazhab kentut tak batal. Tapi janganlah ambil mazhab tu kerana nak kentut tak batal. Tak boleh ambil mudah. Ya, tapi faham tentang mazhab tu, mazhab tu. Ya, jadi jaga makan, jaga buang air. Yang ketiga dalam faktor kesihatan ni, menjaga tidur. Menjaga tidur. Tidur ikut waktu. Ya, pada adatnya mana kita ni tidur 7 hingga 8 jam satu hari lah. Adatnya. Mana 1/3. Ya. 7 hingga 8 jam. Tidak ada gangguan dalam tidur. Ya. Sebab itulah satu hadis sahih ya, Bukhari, Nabi menyatakan atau kama qala, yang mafhumnya, apabila seorang kamu mengantuk, tengok cukup dalam Islam ni. Ya, apabila seorang kamu mengantuk sedangkan dia dia bersembahyang, maka hendaklah dia berpaling dari sembahyang, makna berhentikan sembahyang, kata Nabi. Dan hendaklah dia tidur sehingga dia ketahui apa yang akan diucapkannya. Short nap ke macam mana, ambil tidur jam. Kita memandu pun sampai buat iklan ke tak? Kereta potong kereta nak terbabas, suruh berhenti dekat stesen minyak tertentu, ada minum free. Itu pun jenis ops lah. Ya, jenis musim raya. Musim tak raya mana ada minum free, kau tegur lah lepas itu. Ya, ambil tidur tepi jalan ke macam mana ke. Nak ceritanya itu kalau pemanduan pun suruh tidur dulu. Sebelum sembahyang Jumaat, khasnya atau sembahyang Zuhur, dia suruh tidur dulu. Dinamakan qailulah. Qailulah ni tidur rehat lebih kurang 15 minit. Sebelum pergi sembahyang Jumaat ataupun sembahyang Zuhur untuk lelaki perempuan, tidur sekejap. Sebab Zuhur ni ujian dia cukup besar. Ujian mengantuk tu, Nabi suruh tidur dulu. Ya, bila kamu tengah sembahyang mengantuk, Nabi kata berhenti. Ya. Jangan sampai orang sebelah orang fed up, duk menguap, macam tengok cerita krokodil Dundee. Duk menguap. Dalam menguap, lepas tu giling-giling pula kepala tu. Macam singa laut. Repak dulu. Punya nak hilangkan mengantuk. Lepas tu dalam sembahyang tu pula Datuk boleh tekan kepala tu. Allah, berhentilah. Terus ada buat benda-benda macam tu lah. Ya, yang sakit perut tadi duk pegang perut dalam sembahyang. Sembahyang juga. Ini macam mana kita nak ajar anak-anak cucu kalau dia tengok orang sembahyang macam ni. Dah, itu belum lagi yang ada orang ajar sembahyang buka pintu tu, tengah sembahyang buka pintu. Itu pun banyak huraian dia sampai diharamkan pula. Buku-buku macam itu takut orang baca tanpa ada guru. Ya, pelik tapi benar dia kata. Ya, itu benda kalau dia baca je, dia tak boleh. Dia mesti kena ada guru. Ya. Jadi jaga tidur. Nabi kata bila seorang kamu mengantuk sedangkan dia bersemayam, padahal dia sedang semayam, maka hendaklah dia berhentikan sembahyang dia dan hendaklah dia tidur. Maknanya tidur sekejap sehingga dia tahu apa yang dia nak ucapkan. Maknanya tahu apa yang kita nak baca. Tuan-tuan pernah tak baca-baca Quran bulan-bulan puasa, tak tahu apa benda yang tuan-tuan baca? Tiba-tiba dah bagi bawah pergi. Baca mula-mula okey lagi. Sampai bawah. Itu maknanya tak tahu apa benda tu. Itu kalau jenis baca Quran ya, tengah puasa, nak baca juga. Tengah sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, tiba-tiba tak ingat rakaat berapa, berhenti je lah. Terus ada Zuhur tak tentu arah. Jadi sebaik-baik ubat mengantuk tu ialah tidur. Satu lagi kalau kita tengok tadi hadis Bukhari, ni hadis Muslim pula. Ya, Nabi pernah menyatakan mafhumnya atau kama qala,
apabila seorang kamu bangkit untuk sembahyang malam, minal lail, daripada sembahyang malam. Yang tadi sembahyang tak kira apa sembahyang, ini nak bangun sembahyang malam. Yang ramai orang tewas nak pergi qiyamul lail ni, kunci jam tak dengar. Bukan tak dengar, dah ditutup ni. Gitu. Bunyi pula bukan bunyi nak gerak, dia pasang satu lagu bagi tidur lagi. Bukan dia tone untuk gerak tidur. Ni. Apabila seorang kamu bangkit untuk sembahyang malam, lalu terasa berat untuk dia membaca Al-Quran dan dia tidak mengetahui apa yang sedang dibacakannya, maka hendaklah dia baring tidur dulu. Tak sembahyang malam ni mengantuk-mengantuk, tak tahu apa dibaca. Menyongsang ayat tu dah tentulah, tak tahu mana dulu mana kemudian. Bercampur-campur ayat tu dah tentu dah. Maka hendaklah dia baring tidur dulu baru bangun balik. Sebab tu datangnya sunat hukumnya sebelum kita tahajud, kita tidur dulu. Pasal tu lah. Tapi orang Melayu ni silap. Dia kata kena tidur. Kena tidur. Perkataan kena tu bukan perkataan syar'i, perkataan adat. Kena tidur. Seolah-olah kena tidur tu macam wajib tidur. Jadi selalu dulu orang bincang, termasuk Masjid Surau, dia duk cerita bab lepas tarawih witir nak bangun malam, nak kena tidur dulu ke tidak. Ada orang kata kena tidur. Kena tu tak tahu kena tu kena wajib ke kena sunat. Buka Al-Muhadzab baru jelas. Maka hukum tidur sebelum tahajud ialah sunat. Mana kalau satu orang nak buat tahajud tidak tidur, jadi juga tahajud dia, tapi tak dapat pahala sunat tidur. Sembahyang jadi. Kalau di Masjidil Haram mana mau tidur? Pergi sana memang tak mau tidur. Adakah maknanya pahalanya kurang? Coverlah dengan pahala-pahala lain. Begitu. Jadi Nabi kata hendaklah dia baring tidur. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sampai situ dululah nampaknya siri 38 kita, dan kita masih jauh lagi perjalanan ni yang bagi dah tu. Sebab khusyuk ni satu benda yang jarang orang cakap. Sebab itulah khusyuk juga di antara perkara yang awal Allah akan angkat. Khusyuk sembahyang. Di antara perkara yang Allah akan angkat awal apa dia? Ilmu faraid. Ulama-ulama dah tak ada kemahiran nak cerita ilmu faraid, pengajian harta pusaka. Kalau buat kuliah pun semua orang tidur. Yang tidur tu banyak harta tu. Banyak harta yang tidur tu. Kuliah nak cerita macam mana dia nak bagi harta. Dia tidur. Dia kata kuliah tak apa-apa menarik. Rupanya dia kaya bukan kerana pandai, kerana dia waris banyak harta. Sebab matematik dia fail, jadi faraid dia tak boleh ikut. Sebab banyak dia punya fraction dia tak boleh. Itu je. Kaya tapi bodoh sebenarnya. Bodoh dari segi ilmu, tapi kaya dari segi harta. Itu saja. Ramai orang passion macam tu. Itu dia punya apa kata orang aksesori lah tu. Hingga kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.